Okey, Assalamualaikum. Okey, hari tu kita dah tengok pada bab yang kedua. Okey, mengenai cara untuk kena pasti beat rate dan sebagainya dah dari segi muziknya dan dari segi gambarnya. Okey, dalam bab ni apa yang saya boleh cerita, dia bab ni sebenarnya agak mudahlah sebenarnya berbanding dengan bab sebelum ni. Sebab bab yang sebelum ni memang banyak menceritakan teori-teori baru. Okey, dalam bab ni lebih banyak kepada logik sahajalah. Tak perlu yang sesuatu yang complicated. Okey, so contohnya dalam gambar ni muka surat 69, dia ada menceritakan mengenai membuat isian semula kredit telefon bimbit. Kita bahasa kita kot top up lah. Top up RM10, top up RM20 kan. Sama lah ni dia tengah isi guna 16 digit kod kan. Ni lah cara dia. Langkah pertama, tekan star asterisk 123 asterisk ataupun star 12 star, lebih kurang lah dia punya istilah dia. Lepas tu 16 nombor dan jangan lupa tekan hashtag belakang. Lepas tu tekan dial. Dia ada run USSD code ke MSSD code. Dia ada panggil istilah tu. Maknanya dia akan berhubung dengan operator lah untuk mengesahkan 16 digit code tu adalah nombor yang sah ataupun tak sah. Lepas tu boleh langkah kedua, semak SMS yang diterima untuk mendapatkan baki terkini. Jadi lepas dah top up tu, dia akan bagi satu SMS untuk kita check lah. Maknanya biasanya memang akan bagi ni lah semakan untuk dah masuk ke belum. Alright, so kita tengok yang seterusnya. Okey, pembangunan algoritma. Okey, algoritma ni tujuannya adalah untuk apa? Untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Dikenali sebagai algoritma. Okey, algoritma ni dalam coding ni lah maknanya kita buat solution ataupun penyelesaian berdasarkan logik. Macam bagi tahu pada bab 1, komputer, mana-mana komputer dia tak boleh berfikir sendiri. Okey, jadi diperlukan kita ni manusia, Tuhan bagi akal semua tu kan. Maknanya kita yang ni cakap asbab je ni bukan cakap yang sebenarnya maknanya maknanya kita letakkan kefahaman kita ke dalam komputer. Kita faham macam ni. Tapi dalam komputernya macam mana pemahaman? Komputer tak faham. Komputer cuma faham kosong dan satu, binary saja yang masuk dalam prosesor. Okey, algoritma dan pengaturcaraan komputer menyatakan dengan jelas urutan langkah. Maknanya step by step kan, dan memperoleh output yang digini. Output ni hasil dia lah. Contohnya kita buat kuih, hasilnya apa? Kuih lah kan. Kita beli tepung, beli jagung, benda semua tu bancur dah nak buat benda semua ni. Ni nak buat kuih cornflake contohnya. Boleh lah. Alright, next kita tengok perkara-perkara yang penting semasa menulis algoritma. Perkara penting nak kena apa? Kita kena pastilah step by step. Kena dia punya langkah tu, dia langkah dua ke apa dia kan. Okey, tapi benda ni kita akan tulis dalam bahasa kita lah bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, bahasa Tabi kan. Bahasa manusia lain lah maknanya macam bahasa Arab ke, benda ikut pandai lah tak ada hal pun, janji kita faham. Kita tak boleh nak buat coding kita tak faham apa yang kita tak faham. Kita kena faham dulu. Maknanya kita ni nak selesainya dekat bahagian mana. Daripada apa yang kita tak faham tu kita translate kan lah. Contohnya kita ni faham, maknanya first step kena dapatkan contohlah nak kira BMI Body Mass Index. Kita tahu formula dia tak silapnya macam ni lah. Berat bahagi tinggi kuasa 2. Okey, kita faham macam tu. Jadi step pertama nak kena apa? Nak kena dapatkan dia punya berat lah Dan step yang kedua dapatkan dia punya tinggi kan. Step yang ketiga dia apa? Mestilah kira kan. Kita dah dapat dua input je perlu nak kira body mass kan. Alright.
So dalam ni kan samalah ni pun macam dia biasalah untuk menguji kefungsian lampu kan. Maknanya nak test lampu ni okey ke tak. Dia kata pun dalam soket. Kalau tak okey, padamkan, cabut plug kan. Dia ke dalam masukkan plug ke dalam soket. Maknanya kita test lah, maknanya ni buat apa lampu tak pasang. Dah ni kan. Macam lampu ni tak pasang dia punya wire dia masuk dalam tu dah. Power cord tu tak masuk ke dalam dia punya extension. Dah memanglah kan. Macam Mr. Bean pula rasa tak masuk. Okey, semak sama ada switch soket dipasang. Switch tu pasang satu, on ke tak switch tu. Pasang switch lampu kan. Wire dah on kat switch ni, takut ada switch lain pula kena on. Check dulu kan. Okey. Jika lampu menyala, padam switch lampu dan melangkau ke langkah 7. Selesailah, tak ada apalah. Tapi kalau tak menyala juga, nak troubleshoot lagi dah kan. Ini kalau ni kita panggil langkah untuk kita troubleshoot lah masalah ni. Nak check, maknanya mungkin lah mentor terbakar kan. Bila mentor terbakar, buka mentor lah. Kalau tak terbakar, mungkin litar dia kan ada loose wire mana-mana ke kan. Sama lah. Okey. Setiap langkah mesti jelas tak boleh gini ke tak ada gini ke. Memang setiap langkah tu kena tulis biar clear molek biar apa faham kemah keming lah kita panggil tak. Nampak step 1 gini, step 2 gini, step 3 macam ni. Nak buat apa tulis je apa-apa kemungkinan, walaupun nak pakainya satu je yang berguna tak apa. Itu kita panggil metodologi lah untuk kita menguji sesuatu benda. Alright. Okey, urutan langkah yang tadi tu lah maknanya untuk kita pilih nombor yang apa ni, nombor besar lah Okey, tak apa, kita tengok ni algoritma 1 ni kita nak cerita bab apa nama ni, budak nak pergi sekolah kan. Algoritma 1 kan. Tengok algoritma mana yang menjadilah Mula-mula pakai baju sekolah dulu. Kedua, ikat tali leher. Ketiga, sikat rambut, pakai stokin, pakai kasut. Pakai baju sekolah dululah. Ni janganlah pakai tie dulu baru masuk baju sekolah. Kata mana tie tak ada. Ada tie duduk dalam baju. Memang nak cari baloh lah kan. Memang nak cari gaduh. Ikat tali leher. Ikat elok lah kan. Biar nampak kemas sikit kan. Dia punya tali bawah tu biar kena mana selari dengan pusat ke apa kan. Tengok lah. Janganlah pendek sangat. Pelik pula orang tengok. Lepas tu sikat rambut kan. Rambut kena sikat dia kena minyak ke benda. Biar nampak kemas sikit. Yang ketiga, pakai sarung kaki. Stokin tu lah kasut. Dia kena ikut step by step dah. Tak boleh langkau gitu je. Alright, yang keduanya yang murid tak berpakaian kemas ada masalah sikit. Macam mana dia buat? Walaupun tak betul tapi inilah dia panggil step by step dia Ikat tali leher, pakai baju sekolah, sikat rambut, pakai kasut sekolah, pakai sarung kaki. Stokin lah. Tengok dia pakai terbalik. Kata dah pakai baju dalam. Duduk dalam. Dah lah pakai macam tak sempurna kan. Disarung stokin dalam kasut. Dia pakai kasut dulu, lepas tu disarungkan stokin tu pada kasut. Orang sarung stokin pada kaki kan. Alright. Tu kena tanya dia lah buat apa dia pakai gitu. Tak pasal orang memang suruh ambil gambar gitu kan. Jangan marah ke dia. Dia tu model je tu nak menunjukkan maknanya dalam bab ni algoritma ni kena ikut step by step. Tak boleh langkau tak boleh skip macam tu je. Okey. Algoritma mesti mempunyai kesudahan tertentu. Maknanya last kali mestilah dia akan ada satu masa untuk kita stop kan. Maknanya takkanlah lamanya bila nak habis ni tak tahu kan. Mesti dia ada satu tempoh masa kan. Masa yang boleh kita define lah maknanya kalau sarung kaki takkanlah sampai 1 jam kan. Ni bukan SpongeBob kan. Pemakaian ni 3 hari tak siap lagi. Benda apa tahu kan. Perwakilan algoritma.
Algoritma boleh diwakili dalam bentuk pelbagai cara tapi kita tengok benda apa ni. Dia kata kat sini algoritma ni kita boleh kita boleh buat represent, maknanya kita boleh mewakili menggunakan carta alih dan pseudocode. Kita tengok dulu apa benda. Carta alih ni flowchart kalau orang yang dah biasa belajar ni dia panggil flowchart. Tak ada apa pun sebenarnya, mula nak kena buat apa kan, kena faham dah simbol kotak ni buat apa, kalau simbol ni nak buat apa kan. Mula semak ni maknanya untuk kita buat arahan ke apa kan. Yang ni apa maksud dia kan, yang ni maksud dia apa, anak panah ni maksud dia apa, bulat ni maksudnya apa, semua ada maksud dia sendiri. Dia tak boleh main buat je walaupun jawapan tu macam betul, tapi kalau simbol salah dia maksud dia lain. Dalam dunia software engineering ataupun software developer pun kan, kalau dia baca yang kita buat tu dia akan nampak macam pelik lah, berbeza lah. Walaupun betul kan, plug tidak, maknanya tadi tu kita tulis balik dalam bentuk macam ni. Biasa benda ni kat pejabat-pejabat adalah kan, kat mana-mana ni adalah cerita dia. Dan last sekali tamat, kat sekolah pun ada benda ni. Ni dipanggil pseudocode. Pseudocode dia memerihalkan, dia menceritakan langkah-langkah menggunakan ayat-ayat ringkas. Apa beza pseudocode? Pseudocode dia menggunakan ayat, tapi kalau cerita carta alih kan, dia menggunakan simbol grafik, bulat lah, kotak lah, arrow anak panah lah kan, ya, tidak kan. Okey. Dan dalam pseudocode dia nak menceritakan bahasa Melayu boleh atau bahasa Inggeris boleh digunakan lah. Asalkan bahasa tu kita faham je lah. Indent digunakan secara meluas. Indent digunakan. Indent ni benda, nampak tak ada satu space kosong kan. Indent ni tujuannya apa? Jarak ni untuk untuk apa tujuan dia? Untuk kita bagi tahu kat mana dia punya range dia. Kalau semua rapat kat situ kan, jika tamat jika ni dekat belah mana yang siapa punya tak tahu kan. Kalau bila dah buat coding nanti faham dah kenapa dan apa kepentingan ada indent ni. Penting lah. Ni baca je lah, tak ada apa pun. Benda yang sama macam tadi sama je, cuma dia kata mula, semak kan, dia punya arahan-arahan dia jika, palamkan, sama je lah. So kita tengok next subchapter, pseudocode dan carta alih yang melibatkan struktur kawalan pilihan ataupun kita panggil control structure. Okey, so kat sini dia bagi tahu lah kita ada pilihan tunggal, dua pilihan dan multi selection. Dia sebenarnya tak ada apa pun, yang penting pilihan dah kan. Pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 tu je kan. Okey, untuk yang ni single section ni tak ada apa pun, dia paling mudah je. Kalau palam maknanya kalau dalam ni plug dipalamkan ke dalam soket, dah tak ada apa dah. Kalau tak palamkan dah sudah, nak cerita apa lagi kan. Jangan cerita kompleks-kompleks kan. Benda mudah buat mudah, jangan buat payah. Alright, so yang kedua, double selection. Double selection ni dia ni lah. Tengok kat sini dia kata jika memenuhi syarat laksanakan set tindakan A, jika tidak buat B. Maknanya dia memenuhi syarat ke tak? Kita kata penuhi syarat So bila penuhi syarat kita setkan tindakan A, kalau tak B. Maksudnya macam mana ni? Memenuhi syarat maknanya lampu tu kita dah pasang belaka dah kan, lampu switch dah pasang. Lampu maknanya kat sini lampu menyala, ya. Lampu menyala, set dia macam kita berehat lah kan, berehat. Tidak kan, kat sini semak lampu yang dipasang, tukar lampu kan.
Baca lagi lah cerita dia tapi asasnya macam itulah, tak ada apa pun. Yang penting untuk yang segitiga rhombus ni diamond lah panggil tak kan, dia adalah untuk apa ni, macam if else if else as if gitulah maknanya segitiga rhombus ni tu tujuan dia tak ada apa pun sebenarnya, senang je ni okey. Okey, ni lebih kurang je lah markah murid mula masukkan markah. Jika markah lebih besar pada 40, cetak lulus. Jika tidak, cetak gagal. Tamat jika. Gitu je lah okey, perasan tak? Perasan tak kalau nampak ni dia ada pakai simbol tu simbol apa nama ni, dia ada pakai simbol ni simbol arrow tu. Jadi apa maksud dia tu markah tu lebih besar atau sama dengan 40. Maknanya berapa nombor tu bermula? 40, 41, 42. Dia bermula dengan 40. Dan kalau yang satu arrow saja tu ke kanan saja kan, tanpa ada yang bawah tu, dia punya bawah dia tu kan, yang tu markah dia bermula 41 tu je. Kalau faham senang je itu maksudnya termasuk kan. Kalau orang tu dapat markah 40, lulus ke tak? Lulus ke tak? Jawabnya lulus lah kan. Maknanya markah tu 40 dan ke atas mestilah kan. 40 dan 40 pun ya, dan ke atas dan 40 dan selebihnya lah, yang seatasnya lah ke atas kalau ke bawah 40, 39, 38 lah kalau dan ke bawah. Tapi kalau ya, cetak lulus, dan tu dia tunggu bawah lah maknanya tak ada apa dah. Alright, so ni dah maksud dia. Dia cerita bawah ni sama dengan ni, maknanya dalam kodian nanti kita dia akan tunjuk dah maksud dia. Ada lagi ke tak? Nanti habis ni saya akan tunjuk lah simbol ni lebih besar dah cerita tadi, sama dengan lebih besar lebih besar atau sama ni lebih kecil atau sama lah, macam biasalah tak susah pun sebenarnya, jangan takut dalam coding kita nak buat simbol dia macam mana. Kita buat simbol ni campur dengan ni tak ada dalam coding simbol ni, pada keyboard carilah, memang tak akan ada kalau ada dalam coding pun, itu adalah simbol dia punya typeface ataupun dia punya, kita panggil senar lah, maknanya biasa orang yang familiar ni panggil font lah. Font dia adalah macam ni, tapi secara logically dan atas kertas kita akan tulis simbol ni dan simbol ni. Maknanya simbol ni dulu, kemudian baru simbol sama dengan. Maknanya lebih besar simbol ni, barulah perkataan sama. Maknanya tekan ni dulu, barulah perkataan sama. Kalau nak tulis simbol ni lah, maknanya dalam coding nanti tak faham tak apa, nanti saya akan tunjuk contoh multi selection, tak ada apalah, sama je benda ni. Jika ya tidak gitu je, tak ada apalah okey. Jika ni ya, ni tidak, check lagi, maknanya banyak kali check. Tidak, check lagi, tidak, check lagi kan. Kalau dah okey, ya lah, tak ada apalah. Tak, check lagi kan, banyak kali dah nak kena check. Sebab apa ni? Banyak dah tujuan dia, memang sangat penting benda ni, sangat asas tak susah pun susah kalau menolak faham, pegang, tak usah nak tolak tu je. Ni lah contoh grade. Nanti saya akan tunjuk contoh nak kira markah, masukkanlah skor berapa, 80 gini masukkan, dia maknanya sebagai data input. Dia punya simbol dia macam ni rhombus, yang ni dia lain sikit ini dipanggil benda trapezium ke benda panggil ni, lupa dah ni dipanggil rhombus ni segi 4 tepat dia bukan sama segi 4 tepat okey. So kena ikut lah bila buat coding, kena ikut berdasarkan grade yang dibagi 80 hingga 100, maknanya dapat A, indicate A dia punya remark dia
70 hingga 79 dapat B. 60 hingga 69 dapat C dan seterusnya lah. Last kali masuk, okey, kat sini masukkan skor anda. Nak masuk ke mana ni? Masuk duit shilling ke? Tak. Dia ada satu variable pemboleh ubah. Nanti kita tunjuk contoh tu. Okey. Saya akan tunjuk yang multi selection terus lah. Sebab dia tak ada apa pun sebenarnya. Simple je. Ni samalah. Kalau faham tadi tu senang je. Bab ni sebenarnya paling mudah lah. Masa zaman belajar pun dia ni yang paling senang lah nak tangkap. Tak ada apa pun. Faham apa dia. Kalau ni. Kalau bukan cari lagi. Kalau ni pula. Dia gitulah. Dan yang ni lain sikit. Ni bab baru sikit lah tadi. Jika maka. Yang ni ulangan. Dia ulang semua. Kenapa kena ulang? Adalah sebab dia. Iteration, gegelung, iteration, loop lah benda dia. Istilah kalau dalam programmingnya, kalau search dekat Google kita panggil dia sebagai loop. Iterate, sama lah lebih kurang dah. Dia ada 3 jenis, 4 jenis. Tengok kepada ni lah. For, while loop, for loop, while loop, repeat until, kan? Ataupun tambahan lagi dalam Java lah, contohnya dia panggil do while, do jarak sikit, while buat selagi, kan? Benda tu kita akan tengok lah pada bab-bab yang akan datang. So stay subscribe dan jangan lupa share. So banyak lagi nak cerita. Dan siapa yang tengok video ni, saya akan banyak lagi buat projek yang real punya yang akan membantu dalam nak menyiapkan tugasan lah. Right. So for loop, setkan pembilang kepada 1, maknanya counter lah. Counter 1, maknanya jika pembilang ni lebih kecil daripada n. N ni dia apa? N ni adalah kita kata number, nombor kepada ni lah, n sama dengan 1 lah kat sini. Okay, so dia akan check lah. Pembilang set je 1. First kali dia nak loop pun dia dah check dah dulu. Pembilang lebih kecil ke tak daripada nombor yang ditetapkan? Dia kata betul. Kalau lebih kecil, okey, kita teruskan buatlah benda-benda. Lepas tu kita increasekan dia, increment. Maknanya counter tu, pembilang tu tambah sebanyak 1. Kalau tak naik, kalau tak ada ni, apa yang berlaku? Apa yang berlaku, dia akan infinite loop. Dia akan ulang selama-lamanya sampai kiamat lah. Bahasa mudah dia, kan? So tidak, dan dia masuk ke dalam dalam ni dah, bawah ni. Okey, so kita tengok yang seterusnya. Jadi tak ada apa pun sebenarnya, lebih kurang sama je. Maknanya untuk pseudocode ni, mula berdiri tegak, set pembilang, lawangan merdeka, sama je lah. Ni nak merdeka dah ni, kan? Contohlah, ada lawangan merdeka lah, ni tak ada apa pun, sama je macam tadi tu. Alright. Tapi jangan risau, saya akan tunjukkan kedua-dua contoh. Okey. Ni dari segi ni lah catat alih. Kita akan tengok lepas ni macam mana dari segi codingnya. Nak tunjuk sikit lah demo dia. Ni tunjuk laju macam blur je, tak faham je, kan? Sebenarnya tak ada apa-apa pun. Struktur kawalan selagi while, selagi ada waktu, kan? Macam lagu apa, orang jiwang tu tak nyanyi. Okey. So selagi ni maknanya dia akan loop lah. Selagi mana tak betul, selagi mana tu dia akan ulang, kan? Maknanya awak jangan berhenti selagi mana awak tak siap kerja. Maknanya dia akan kerja lah 3 jam lah. Kalau 20 jam tak berhenti. Contohnya macam contohnya dia kata doktor dalam bilik pembedahan, betul tak, kan? Dia tak boleh berhenti. Kalau dia berhenti, mati orang tu, kan? Nyanyi orang tu. Selagi tak siap, while not completed, stay in the operation theatre, kan? Maknanya kekal berada dalam bilik pembedahan. Jangan keluar ke Giminai makan roti dulu lah. Pergi dia punya meter tu tak ada dah naik nadi tu, kan? Matilah dua orang tu.
Okey. So tak ada apa pun, dia sama je macam tadi, loop juga, dia cuma tak ada counter lah dia tak ada pembilang dalam ni. So yang ni dia berdasarkan syarat sahaja. Selagi mana syarat tu dipenuhi, dia akan ulang lah. Maknanya dalam ulang ni, dia akan ulang hanya sekiranya betul. Maknanya adakah satu sama dengan satu? Contohlah satu memanglah sama dengan satu, betul tak? Sebab tu lah dia akan ulang. Contohnya macam mana nanti saya akan tunjuk, jangan risau. Macam tak faham kan? Tak apa. Sebenarnya mudah je. Jangan risau, lepas ni kita akan tengok. Alright. Mula setkan selagi paparkan setkan nilai n kepada 1. Maknanya n sama dengan 1. While lampu menyala, paparkan nilai n. Tambah nilai n sebanyak 1. Tapi yang ni dia akan ulang sampai bila-bila kan. Contohnya siapa pernah buat Arduino Arduino dia ada method setup void setup dengan void loop dalam method loop tu dia dalam documentation Arduino lah dia bagi tahu method loop tu dia akan selama-lamanya dia akan ulang tanpa berhenti. Cabut power barulah dia berhenti, ataupun ada tekan apa benda ni button tu lah button dia lah. So, nak berhenti execution dia tak tahulah. Alright, so ni lah cerita dia. Setkan lampu ni sama je lah benda ni dalam pseudocode yang ni dalam kata alih lah repeat until pula repeat until. So dia gini lah maknanya set tindakan penuhi syarat diulang. Maknanya lebih kurang je macam ulang sehingga betul. Cumanya beza dia punya check, dia punya prasyarat dia di akhir sekali Maknanya benda ni dia akan ulang, dia akan lalu sebanyak sekali, mesti akan lalu sekali wajib lalu sekali. Tak betul je salah je memenuhi syarat terbalik ni, salah ni. Sepatutnya ya ni duduk kat sini, tidak dia akan duduk kat sini kan. Bila dia memenuhi syarat, maknanya memenuhi syarat ya. So bila ya jawapannya betul, maknanya dia akan loop hanya bila betul. So dalam buku teks ni ada kesalahan sikit lah tidak ni sepatutnya duduk kat sini, salah ni, salah typo je lah ni. Biasalah orang manusia tak ada yang perfect. Tapi itulah tidak sepatutnya dia dekat sini. Maknanya dia penuhi syarat tak, so dia akan stay kat sini. Okey, ulang sehingga samalah ni pun setkan 1. Dia cuma bentuk dia setkan nilai, ulang sehingga apa dia kan, lampu isyarat dipadamkan, paparkan buatlah kan. Ini benda ni tak ada apa-apa pun. Yang ni ikutlah kita nak buat apa-apa, coding kita nak buat apa dalam tu, terpulang, tak ada masalah. Bukan wajib mesti dalam loop ada nilai n, tak ada. Ini ikut pandai lah. Cuma dalam contoh buku teks dia guna macam ni ni dalam bentuk pseudocode, ni dalam carta alih, sama je lah tak ada beza pun. Yang ketiga, nextnya kita nak check pula kita nak check ada error ke tak dalam pseudocode. Ni bukan dalam coding, ini nak check. Maknanya yang kita buat pseudocode ataupun carta alih yang ni lah nak check ni macam mana salah kita nak check direct lah macam mana. Tengok dia kata macam mana. Teknik yang pertama kita baca, tengok atas dulu semakan quality ataupun QC, quality check. Kita panggil ada dua jenis dash check ataupun step through. Kita tengok apa benda yang dia akan buat. Okey, satu teknik manual untuk menyemak logik setiap langkah serta logik aliran langkah algoritma. Teknik manual bermaksud pemprosesan yang dilakukan tanpa menggunakan mesin. Kita baca balik. Yang dia kata semakan meja ni untuk dia semak logik setiap langkah. Tapi
kalau teknik manual dia pemprosesan menggunakan tanpa mesin. Dia tak guna pensel, dia tak guna ni lah, komputer lah maksudnya. Dia check hanya menggunakan mata lah, dia check oh ni tak betul ni kan, tengok je tak betul ni kan, dan menggunakan pen atau kertas. Okey, kita tengok contoh dia bagi tahu. So, mula input nombor M, input nombor N. Adakah M lebih besar daripada N? Kan? M lebih besar daripada N. Jawapannya kita kata ya. Contohlah contohnya nombor benda. 5M ni sama dengan 10. N ni sama dengan 3. Dah 10 lebih besar daripada 3. Lebih besar lah. So, ya kan? Betul lebih besar. Jadi, nombor terbesar ialah M. Dia akan paparkan keputusan M dah maksudnya. Okey. Kita nak check dekat sini dia punya logik. Okey. Sampel data tu kita nak check adakah dia akan logik ke tak. Masuk boleh pakai ke tak, kan? Rajah 3.30 menunjukkan penambahbaikan yang boleh dibuat agar algoritma dalam takdir tu dapat menentukan nombor terbesar daripada dua nombor yang mempunyai nilai yang sama. Kan? Okey. So, kita nak verify lah adalah kita tak tahu manusia kan, dia suka kadang khianat ke sistem ke benda kan. Ataupun jangan kata khianat lah, tak baik kata khianat ke orang tau kan. Kita kata dia salah tekan lah kan. Salah tekan, jadi dia masukkan lah input nombor pertama, contohnya 6. N berapa pula? N sama dengan 6. M lebih besar daripada N? Tak juga. Sebab apa? 6 lebih besar daripada 6. Mana ada 6 lagi besar daripada 6? 6 sama dengan 6 lah. Maknanya tak ada besar kecil, nilainya sama kan? Ataupun 6 yang nilai N punya lebih besar daripada nilai M. 6. Mana ada kan? Tangan kiri dengan tangan kanan, 5 jari 5 jari, pusing macam ni pun tetap 5 jari dengan 5 jari, tak ada beza kan? Sama nilai. So bila sama nilai, mungkinlah kat sini kita akan bagi tahu sila masukkan input yang betul. Contohnya kan, sila nombor yang dimasukkan tidak dibenarkan sama, contohlah dalam sistem tu bagi tahu macam tu. Dia panggil ini mungkin orang salah tekan atau tekan 2 kali, contoh. Biasalah kan orang jangan marah kan. Tapi kita lah kalau yang memang berminat untuk ambil sains komputer ni, maknanya kita kena tahulah apa kemungkinan yang orang mungkin akan salah buat. Alright. Okey, step through ataupun terpanggil step langkah demi langkah. Kalau step through ni kita nak check lah one by one kan. Maknanya memeriksa logik algoritma secara langkah demi langkah mengikut urutan. Berbanding dengan teknik semakan meja, sampel data tidak digunakan untuk teknik. Tadi kan kita guna contoh data kan, 6 dengan 6, 5 dengan 5 kan. Tapi yang ni dia kata dia tak menggunakan data untuk ni lah Okey. So dia kata kat sini mula setkan jumlah kosong, nombor kosong. Selagi nombor nombor kita kata mungkin counter lah kot sini, pembilang lebih kecil daripada 10, tambah nombor daripada jumlah maknanya jumlah sama dengan tambah nombor. Gitulah. Tambah 1 kepada nombor kan, tambah 1 ni lah kan. Nombor ni plus 1 lah, maknanya nombor sama dengan tambah 1. Tak faham tu coding lah nanti kita akan tengok lah tak apa, jangan risau. Tapi gini lah yang ni untuk memaparkan kita akan tengok dulu. Dia kata kat sini algoritma ini mempunyai satu ralat. Algoritma ini tidak memaparkan jumlah semua nombor antara 1 hingga 10. Sudah. Dia kat sini kata nak paparkan jumlah kan. Tapi kat sini dia kata tak ada paparkan jumlah pun. Tak percaya, cuba kita tengok dulu.
Okey. Mula setkan jumlah kepada kosong, setkan nombor kepada kosong. Lepas tu dia turun sekali, nombor lebih kecil daripada 10. Kan? Nombor berapa tadi? Nombor sama dengan kosong. Dah kosong lebih kecil pada 10. Betul lah kan? So jawapan dia ya. Tambahkan nombor kepada jumlah. Jumlah ni sekarang ni nilai dia adalah 1 kan? Kemudian tambah 1 kepada nombor. So yang ni pun naik 1. Dia ulang lagi kan? Ulang. Last kali dia akan dia akan check lah nombor, sampailah nombor ni dia akan berhenti pada 11 lah kan? Dia akan berhenti pada 10 bukan 11 takkanlah 10 lebih kecil daripada 10. Salah kan? Dia kata 10 sama dengan 10 kan? Maknanya dia tak ada nombor yang sama. Barulah kita kata betul dia tak ada lebih 10 lebih besar daripada 10 lebih kecil daripada 10, tak ada. Maksudnya dia mesti nombor yang berlainan 9 lebih besar lebih kecil daripada 10 ataupun 10 lebih besar daripada 9. Dia tak ada nombor perbandingan dua nombor yang sama, tak ada ada je perbandingan, salah. Okey. So kat sini tambah 1 kepada nombor. So last sekali kita kata nombor ni dia akan berhenti pada nombor 10 lah 10 lebih kecil pada 10. Salah. Maknanya mana ada lebih kecil pada 10 kan? So tidak. Dia akan paparkan kepada jumlah. Adalah ada error kat sini. Dia bagi tahu tidak memaparkan jumlah semua nombor antara 1 hingga 10, sebaliknya memaparkan jumlah kosong sehingga 9. Sebab apa? Sebab apa kosong sehingga 9 kan? Sebab kat sini kita setkan jumlah dia kepada kosong kan? Sepatut ataupun nombor lah pada kosong, and then kita kena tukar simbol ni kepada lebih kecil atau sama. Barulah dia masuk 10 sekali kan? Maknanya kat sini dia akan ulang sehingga nombor 9 saja. Bila ulangan yang ke-10 kan, dalam ni cerita yang ni lah dia akan berhentilah kalau simbol yang ni lah. Tapi kalau simbol lebih kecil atau sama, barulah dia akan termasuk sekali yang ke-10. Tapi kalau kata nak jumlah 1 sehingga 10, nilai jumlah ni kena tambah kena start dengan 1 lah Okey, so barulah betul. Memanglah dia akan display, cumanya nombornya yang ditambahkan tu tak betul, 0 sehingga 9. Yang kita nak 1 sehingga 10 ada dalam ni lah tak betul sikit So gitulah tapi dalam buat coding yang real world punya, kebanyakan orang tak adalah buat macam ni jarang lah nak buat macam ni. Berapa banyak coding nak buat coding dalam dunia sebenar, dalam berpuluh ribu lah line dalam satu file tu memang ribu-ribu line tu benda normal ribu line. Tapi jangan risau, kadang banyak tu copy paste je, tukar-tukar sikit je Okey, penghasilan sudut dan catat alih bagi algoritma yang melibatkan gabungan pelbagai pilihan dan ulangan. Gabung dulu lah, maknanya control structure dan repetition dia gitulah. Langkah menghasilkan sudo. Kenal pasti masalah, tentukan data yang digunakan dan menentukan output, membentuk algoritma dan menulis sudokod catat alih dia lah. Kenal, okey, dia kata langkah pertama, kenal pasti masalah. Masalah dia kata memaparkan harga minyak petrol dari 1 hingga 100 liter kan? Kita nak beli harga seliter je kan? Tak betul lah buat apa lah harga seliter. Kita nak beli seliter, tunjuk harga untuk seliter je lah. Buat apa tunjuk untuk semua kan? Tapi kita kena tahulah harga seliter minyak petrol tu banyak mana kan? Lepas tu kirakan minyak 1 hingga 100 kan? Okey.
Jadi apa nama ni, bendanya kita kena buat macam matematik je lah ni kan. Kena buat for loop apa ni, for loop jenis ulangan for maknanya setiap satu ni katakanlah minyak sekarang ni RM2.70 untuk RON 97 minyak hijau tu lah ataupun kat share minyak benda tu benda tak panggil super power benda lah V Racing gitulah tak ingat dah, super racing benda lah, banyak nama dia output maknanya 1 liter maknanya hasil dia akan tulis maknanya macam ni lah 1 liter bersamaan dengan mungkinlah kita kata RM2.70, 2 liter sama dengan RM5.40 dan semuanya sehinggalah 100 liter 100 liter tak payah kira kalkulator lah ni. Dah kalau satu RM2.7 ni tambah 02 belakang ni tambah kosong lah, maknanya dia akan jadi RM RM270 dia gitu je. Okey, sama je tu. Alright. So yang ni macam biasalah contoh dia boleh ni lah nak kira masalah dia, nak gerak macam mana ke kiri ke kanan ke jika tiada tempat ni kan. Maknanya arah apa ni memang dia tak ada data input, dia cuma if else saja. Maknanya depan ni kalau ada apa ranting kayu apa benda kan, maknanya depan ni jalan kosong ataupun gaung lah kan, berhenti jangan gerak ke kanan ataupun kita check kiri atau kanan yang mana ada ruang, terjalan lah situ kan. Terjalan naik tengok kiri kat sini, kiri tak boleh, depan tak boleh, ke kanan lah, ke kanan. Tengok pula kiri boleh, ke depan boleh, tak boleh, belah kanan tak boleh, so dia akan ke kiri lah, ke kiri. Macam tu je lah dia ada macam kita kata macam apa ni, sensor dia lah macam lah bayangkan je lah dia ada sensor nak check ni semua alright. Nah, sama je lah benda yang saya cakap tadi, sama je lah jika sudah sampai tu kan, dia akan langkau ke skip ke langkah 7, dah sampai. Jika depan boleh gerak kan, kekal menghadap depan, melangkau ke langkah ke 5. Jika sebelah kanan boleh gerak ke kanan, samalah macam dia cakap tadi kan, boleh gerak. Kalau macam ada gaung tak ada petok kuning, dia tak akan jalan, dia cuma akan check sebelah sisi dia tu, depan kiri kiri depan kanan dia tu, kalau ada kuning baru dia akan gerak lepas tu dia buat ni lah, suruh kod gitu je lah jika boleh gerak, tak boleh gerak, pusing kanan pusing kiri gitulah benda ni secara automatik lah berlakunya dan kalau Arduino ni pun ada jugalah yang jenis automatik ni check je lah ok. So kita akan tengok kepada contoh tapi nak cerita ni dulu algoritma ni semua sudut kod jata alih dia ada dua bentuk pembangunan algoritma nak mengesan dan error dia nak buat, nak repair macam mana kena check tu betul lah, kena perhati molek. Nak perhati molek tu kena dengung dulu, tengok betul ke tak ni, betul ke tak. Dia kena banyak, dia kena buat latihan sikit lah, tak susah pun sebenarnya. Kawal struktur jenis selagi loop ulang sehingga ni itulah lalu sekali, nak sampai berapa kali ni ulang sehingga ni mesti dia akan ulang sekurang-kurangnya sekali, maknanya dia akan lalu sekali juga. Walaupun dia tak ada ulang kan mesti dia sekali pusingan walaupun dia satu ala je kan. Untuk for lah, for loop terpanggil FOR bukan for nombor 4 ni. Alright, so kita tengok kepada contoh for loop dan control structure. Ok, jadi ni untuk demo sikit lah ok. Yang pertama ni
maka ASK sama dengan 66. Ini kita panggil variable boleh ubah. Macam kita kata X sama dengan 1. Form 1 dah belajar kan? Dipanggil algebra kan? Samalah ni, lebih kurang lah macam lah algebra, lebih kurang je lah. Tak susah mana pun. 66 ni kita masukkan ke dalam markah ASK. Okey, maka ASK sama dengan 66. Kita check lah. Maknanya okey, ni komen sajalah, tak ada apa-apa pun. Jangan pedulikan. Maknanya jika markah tu lebih besar daripada 80 dan markah tu lebih kecil daripada 100, jadi kita akan dapat tahniah, anda dapat A. Maka 66 kan. Tapi dia kata kalau yang ni tak betul, dia akan check pula syarat yang kedua kan. Syarat yang kedua macam Piramli kan. Maka ASK sama dengan lebih besar atau sama dengan 60. 60 sehingga 79. Okey, 79 maknanya keluar dapat B. Kalau dapat C pula 40 sehingga 59 dapat C. Okey, sini 0 sehingga 9 dapat D. Ni salah tekan dah ni. Okey. So rasa-rasanya dia keluar yang mana ni? 66. Jangan kira kalau 66 ni kat sekolah dapat B, jadi memang keluar yang ni lah. Jangan gitu Dia tengok kepada syarat dia. Syarat dia yang macam mana. Jadi ni language Python. Ni Python, simple je ni sebenarnya. Okey, saya tengok run. Sementara ni ni guna website W3 School. Boleh try W3 School. Dia kata kat sini, bagus, anda dapat B. Macam mana orang tu tengok kan, dia keluar tak tahniah? Tak keluar kan. Dia keluar yang ni saja, bagus, anda dapat B. Yang lain tak, semua tak keluar kan. Sebab apa? Dia akan check syarat yang pertama, syarat yang kedua. Syarat yang kedua ni kalau dah betul, syarat ketiga keempat dia tak cara dah, biarnya lantak lah tak ada kira dah kan. Ataupun kita tak kalau saya try buat maka dia adalah 40. 40. Tengok jadi macam mana. 3, 2, 1. Cuba lagi, anda dapat C. Maknanya dapat C lah untuk ni. 40. Kenapa 40 dapat C? Sebab dia kata markah ASK lebih besar atau sama dengan 40. 40 termasuk lah maknanya. Ini maksud yang kata tadi, simbol dia tak ada dalam keyboard, pada keyboard, tapi maksud dia macam ni lah, sama atau sama dengan gitulah. Kecil atau sama dengan. Dan kalau nak check maknanya nak check maknanya kalau markah tu sama dengan 80 kan. Nak buat macam mana? Yang tu kena buat double ni lah, kena buat macam ni, simbol ni tapi untuk tujuan ni tak tunjuk lagi lah tu kena tengok kepada projek-projek yang akan datang lah. Saya akan buat satu video untuk buat projek A sampai Z lah, macam mana nak siapkan. So basically ni je lah dia. Syntax dia kena ada ni, kena ada kekuatan N. N ni dalam dalam buku teks tu tak tunjuk mana lagi lah tapi sebenarnya adalah markah sehingga berapa, tak dia ada tunjuk dalam buku teks kan. Jadi kena buat macam ni lah. Kalau buat satu hala je markah lebih besar pada 80, dan kalau orang tu salah letak 110 contohnya, dah dapat dia A+++ lah Mak Ali. Cikgu tak ada. Dia memang tak betul lah coding dia. Dia kena ada kawalan sikit. Kena ada dua syarat. Prasyarat kedua macam ni lah. Apa nak jadi imam, kena lelaki. Nak sembahyang berimam lah. Lelaki campur perempuan, lelaki lah imam kan. Yang diutamakan dia adalah orang yang dah balik lah. Kalau budak-budak sama geng-geng budak, beri ke dia lah, tak apa. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Ni contoh untuk if else. Jika maka lah. If ni jika, elif ni maknanya tidak. Jika tidak ni tidak ni kalau kategori kedua punya prasyarat dia.
Dia gitu. Okey, kalau dalam ni jenis buah, apple, pisang, durian. Berkali durian ni kan. Kita nak tulis apa benda ni? Duku lah duku. Rambutan, limau. Jadi dalam ni kita panggil sebagai satu senarai lah satu senarai. Ini sebenarnya senang lah, contoh ni je. Mungkin ada setengah orang nampak macam susah, sebenarnya tak susah pun. Maknanya kita akan ulang, nampak 4 4 buah ini jenis buah. Maksud kat sini kita akan baca lah ni, kita akan baca kesemua sekali daripada apple sampai ke limau. Kan? Dia akan baca, dia akan apa yang coding ni akan buat, dia akan cetak bila ada perkataan print ni, dia akan keluar dekat sini. Saya suka makan apa? Saya suka makan apple. Lepas tu dia ulang. /n ni dia akan turun bawah lah. Tak faham tak apa. Ni tunjuk demo untuk tunjuk pengenalan saja. Tengok bila run ni dia akan dia akan keluar apa? Sepatutnya dia akan keluar sampai durian sahaja. Oops. Nampak dia apa nama ni, ada tertekan apa ni. Terus back, name X is not defined. Sebab ada tukar sikit tadi. Ni kena tukar kat sini. Okey. Sepatutnya dia akan jalan je lah. Ada crash sikit biasalah. Saya suka makan apple, saya suka makan pisang, saya suka makan durian. Kenapa limau tak keluar? Kan? Kat sini kita bagi tahu sekiranya buah tu bila dia baca setiap ni, bila sampai kat perkataan durian, maka dia akan berhenti. Dia tak akan print dah. Dia akan berhenti sampai kat durian saja. Dan kalau nak berhenti kat rambutan, nak tukar lah. If buah ni sama dengan rambutan. Rambutan. So dia akan print sampai kat rambutan sahaja. Limau dia tak akan ni. Dan kalau nak keluarkan semua macam mana? Tak payahlah line ni. Padam je lah. Padam saja. Lepas tu dia akan keluarkan kesemua sekali. Saya suka makan apple, saya suka makan pisang, saya suka makan durian, saya suka makan gitulah, panjang lah. Boleh je nak tambah lagi ni kan. Alright, so rasanya tu saja daripada apa nama ni saya. So hopefully faham je lah bab ni. Jangan lupa like, share dengan subscribe channel Cikgu Hazwan. Saya Cikgu Amirul, mewakili channel Cikgu Hazwan je lah. Okay. So harapan saya kita akan tengok lagi lah pada bab yang akan datang. Okay. Assalamualaikum.